Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Yang mulia Pengiran Pemangku Pengetua Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah, Yang mulia Awang Haji Muhammad Sirudin bin Haji Timbang, Timbalan Istighosah Tetap Dasar Keagamaan Kementerian Hal Wal Agama, Yang mulia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Yunisa, Yang mulia pengarah-pengarah, para muallim dan muallimah, hadirin yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu saya suka berkongsi kegembiraan untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada para ibu bapa dan anak-anak mereka yang berjaya memasuki Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah. Tahniah ini adalah lebih istimewa untuk para ibu bapa, bukannya anak-anak. Karena tanpa kemahuan dan pilihan daripada para ibu bapa sendiri, anak-anak belum tentu akan berada di sini menjadi pelajar di Institut Tahfiz. Dalam makna, ibu bapa lah yang menjadi punca atau sebab anak-anak itu dapat belajar di Institut Tahfiz. Tahniah saya ini bukan kosong tetapi berdasar. Karena belajar dan mengajar ilmu Al-Quran itu sangatlah besar kelebihannya. Pada zaman ini, banyak pihak kurang berminat dengan bidang Al-Quran berbanding dengan lain-lain bidang. Mengapa demikian halnya? Karena mungkin saja mereka itu sudah cuba mencari-cari nilai ekonomi di sini, tetapi mereka tidak jumpa atau tidak nampak, atau memang tidak ada apa-apa yang menyeronokkan di mata mereka. Makanya Al-Quran itu pun tidaklah begitu menggairahkan. Perkara ini bukan berlaku kepada kita sahaja, tetapi juga dalam dunia Islam di mana-mana. Saya pernah terbaca sebuah tulisan oleh seorang ulama Asia Barat atau Timur Tengah. Beliau itu menceritakan kekecewaannya terhadap satu kejadian di negaranya. Beliau berkata, satu rancangan telah diatur oleh pihak penyiaran televisyen di negara itu menampilkan 40 orang kanak-kanak dari seluruh negara tersebut. Tiap-tiap seorang dari kanak-kanak itu akan ditanya dengan soalan-soalan yang sama, di antaranya mengenai dengan minat kanak-kanak dan cita-cita mereka di masa hadapan. Untuk jadi apakah mereka menurut kecenderungan masing-masing. Kata ulama, saya sangat menyukai rancangan ini. Saya benar-benar mahu tahu di manakah anak-anak bangsa saya sedang berada dan akan ke mana mereka.
Melalui rancangan ini, kiranya akan terjawablah soalan-soalan saya itu. Lalu tampillah kanak-kanak seorang demi seorang di kaca televisyen. Mereka ditanya satu persatu, apa minat dan hendak jadi apa besok-besok mereka. Mereka pun seorang demi seorang memberitahu minat masing-masing. Ada yang berminat kepada sukan, berminat menonton televisyen, berminat membaca buku-buku dan seumpamanya. Manakala ditanya mengenai cita-cita atau hendak jadi apa mereka besok-besok, mereka menjawab dengan pelbagai jawapan. Ada yang menjawab mahu jadi pemain bola sepak. Ada yang menjawab mahu jadi pemuzik, ahli muzik. Ada yang menjawab mahu jadi penyanyi. Dan tidak kurang juga ada yang menjawab mahu jadi doktor, mahu jadi engineer, mahu jadi peguam, mahu jadi arkitek, dan lain-lain lagi. Sehingga habis ke-40 orang itu ditanya, namun satu jawapan yang saya tunggu-tunggu, kata ulama ini, tidak kunjung muncul. Yang saya tunggu itu, kata ulama, ialah untuk mendengar walau seorang pun jadilah dari 40 orang ini yang menjawab, saya bercita-cita mahu jadi mukri, pakar dalam bidang bacaan Al-Quran. Tetapi tidak ada, katanya, tidak ada walau seorang pun. Demikian keluhan ulama tentang betapa tandusnya minat anak watan terhadap Al-Quranul Karim. Semoga perkara seperti ini tidak berlaku di tempat kita. Para hadirin yang saya hormati, mengapa orang tidak berminat dengan Al-Quran? Mengapa orang lari dari Al-Quran? Mengapa ibu bapa kurang semangat untuk memberikan anak-anak mereka pelajaran Al-Quran? Mengapa? Jawabnya, mungkin sahaja para ibu bapa yang seperti ini sudah terperangkap oleh syaitan. Mengapa kita katakan begitu? Karena memang perjuangan syaitan adalah selama-lamanya untuk mengalihkan perhatian kita daripada agama, daripada Al-Quranul Karim. Mereka tidak mahu kita ini kuat agama. Tidak mahu kita ini mengagungkan Al-Quran. Mereka adalah sangat-sangat benci terhadap orang-orang yang membaca Al-Quran. Ramai di kalangan kita umat Islam tidak menyadari perkara ini. Karena syaitan memang sangat licik. Dia bukan musuh yang nampak untuk kita lawan. Adapun sasaran syaitan terhadap kita bukan pada tubuh kasar, bukan pada badan kasar kita, tetapi pada hati nurani kita. Dia kacau hati kita dengan pelbagai rupa hasutan, termasuk menghasut supaya kita ini lari dari Al-Quran, supaya kita ini tidak payah bersusah payah mengajarkan anak-anak Al-Quran. Karena bidang Al-Quran konon-kononnya tidak mempunyai nilai ekonomi. Jadi untuk apa buang masa dengan Al-Quran? Begitu
bisikan-bisikan jahat yang ditanam oleh syaitan ke dalam hati-hati kita orang-orang Islam. Saya minta sejujurnya supaya jangan memandang remeh perkara hasutan dan bisikan para syaitan ini. Ia adalah perkara benar dan perkara betul. Ia telah pun diperingatkan oleh Allah sendiri. Cuba rujuk surah An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tafsirnya, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah dengan Tuhan sekalian manusia. Aku berlindung kepada Allah Tuhan sekalian manusia, yang menguasai sekalian manusia, Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia. Aku berlindung daripada kejahatan pembisik-pembisik, penghasut-penghasut yang timbul tenggelam. Maksud timbul ialah tampil melakukan bisikan dan hasutan ketika mana manusia lupa dari mengingati Allah, dan tenggelam pula bermaksud si pembisik atau penghasut akan lari berundur meninggalkan manusia itu apabila dia ingat kepada Allah. Cara menghasut si penghasut akan melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati-hati manusia. Mereka itu terdiri dari kalangan makhluk jin, syaitan dan manusia. Jadi mari kita semua berkubu dari bisikan-bisikan dan hasutan-hasutan para syaitan. Dengan apakah kita berkubu itu? Dengan Al-Quran. Dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Ya, Al-Quranlah kubu paling kebal untuk menolak segala kejahatan, termasuk hasutan-hasutan dan bisikan-bisikan para syaitan. Para syaitan tidak mampu untuk menang dengan Al-Quran. Banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberitahu perkara ini. Salah sebuah hadis bermaksud tidak masuk seseorang ke dalam rumahnya dengan membaca ayat Al-Kursi, melainkan keluar syaitan daripada rumah itu. Nah, kalau syaitan sudah terhalau keluar, bagaimana mungkin ia dapat membisik dan menghasut kita? Jadi jelas hadis ini adalah satu petunjuk untuk kita membaca banyak-banyak ayat Al-Kursi. Keluar rumah kita baca, masuk pun juga kita baca, dan malah ketika hendak tidur dituntut membaca ayat Al-Kursi. Ini anak-anak kita. Anak-anak kita, khasnya mereka yang tinggal di asrama, bekalkan mereka wahai para muallim, muallimah dengan ayat Al-Kursi. Disiplinkan mereka dengan ayat ini untuk menjadi pakaian. Para hadirin yang saya hormati, berbalik, mengapa saya terdorong untuk memberi ucapan tahniah yang hangat kepada para ibu bapa dan anak-anak mereka yang belajar di sini, kerana berdasarkan kepada banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengagungkan Al-Quran dan memuji serta memberi ganjaran
menjanjikan ganjaran yang sangat lumayan kepada mereka yang belajar dan mengajar Al-Quran itu. Salah sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, Abu Daud dan At-Tirmizi berbunyi, khairukum man ta'allama al-Quran. Sebaik-baik kamu ialah siapa yang belajar atau mempelajari Al-Quran. Seorang lelaki di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma ajru man 'allama waladahu al-Quran?" Wahai Rasulullah, apakah ganjaran bagi orang yang mengajar anaknya Al-Quran? Jawaban, turun langsung daripada langit, dibawa oleh malaikat Jibril, berbunyi maksudnya, "Wahai Muhammad, Tuhanmu berkirim salam kepadamu dan dia berfirman, barang siapa yang mengajar anaknya Al-Quran adalah orang itu seumpama dia melakukan haji sebanyak 10.000 kali haji, dan seumpama dia melakukan umrah sebanyak 10.000 kali umrah, dan seumpama dia membebaskan hamba seramai 10.000 orang hamba, dan seumpama dia berjihad di jalan Allah sebanyak 10 kali jihad, dan seumpama dia memberi makan 10.000 orang yang lapar, dan seumpama dia memberi pakaian kepada 10.000 orang Islam yang telanjang, yang tidak mempunyai pakaian, dan adalah Al-Quran itu akan tetap bersama-sama orang ini dalam kuburnya sehingga hari dia dibangkitkan kelak. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, setelah si anak yang diajar itu pandai membaca Al-Quran, lalu dia pun membacanya sambil mengamalkan isi pengajaran di dalamnya, apakah ada ganjaran lain untuk ini? Jawabnya iya. Iya, ganjaran itu amat istimewa. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'al Qur'ana wa 'amila bihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah." Barang siapa yang membaca Al-Quran dan beramal dengannya, orang itu akan mendapat penghormatan berupa ibu bapanya akan dipakaikan dengan mahkota pada hari kiamat kelak. Masya Allah. Karena anak membaca Al-Quran dan beramal dengannya, ibu bapa akan diberi penghormatan dengan mahkota akhirat. Bayangkan mahkota akhirat, betapa indah, betapa hebatnya, wallahu a'lam. Di dunia kita mencari nilai ekonomi dari Al-Quran. Kata kita tidak jumpa. Karena itulah menjadikan minat masyarakat berbelah bahagi terhadap Al-Quran. Tetapi siapa di antara kita yang pernah kita dengar mencari nilai ekonomi Al-Quran di akhirat? Dalam umur saya belum pernah dengar mengenainya ungkapan seumpama itu. Saya mau tanya, pahala 10.000 kali haji, pahala 10.000 kali umrah, pahala 10.000 kali jihad, pahala 10.000 memberi makan orang lapar, pahala 10.000 memberi pakai orang telanjang, bekalan di dalam kubur sehingga hari kebangkitan,
dan mahkota di akhirat. Apakah semua ini bukan nilai namanya? Bukan nilai terhebat daripada Al-Quran? Ya, mengapa nilai terhebat ini kita lupakan berbanding sekedar nilai uang ringgit? Saya tidaklah berhajat untuk bercakap panjang, memadai setakat ini untuk jadi bahan muhasabah sahaja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.